Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang penuh dengan barakah dalam satu suasana mencari dan menadah ilmu dan juga mendapatkan tazkirah ataupun peringatan-peringatan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga para alim ulama yang menakalkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pedoman wahyu yang ada pada kita hari ini diguna pakai dengan sebaik mungkin agar dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan habuan di akhirat kelak. Kerana orang yang cerdik ialah orang yang bijaksana yang mengguna pakai waktu-waktu ini untuk menjana sesuatu di sisi Allah di akhirat nanti. Oleh sebab itu tuan-tuan, ada masih lagi kita terbaki beberapa alam yang akan kita temui nanti. Selepas daripada alam dunia ini, kita akan tempuhi satu dunia, satu lagi alam, nama dia alam barzakh, alam kubur. Dan alam ini tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini sama ada raudhatun min riyadil jannah, sama ada ia menjadi taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufarin niran, ataupun daripada lubang-lubang neraka. Maka tuan-tuan, nak menentukan kedudukan kita ketika di alam barzakh adalah ketika mana di alam dunia. Nak menentukan itu tuan-tuan, sebab itulah para alim ulama bertungkus lumus mengarang jutaan kitab untuk ditadah, diguna pakai untuk tazkiyatun nafs, untuk menyuci jiwa-jiwa ni tuan-tuan. Nak cuci jiwa kita agar tulus ikhlas membuat sesuatu kerana Allah, supaya tak jadi orang yang rugi kelak apabila dia beramal dalam dunia dengan amal ibadah yang begitu banyak, tiba-tiba tiada keikhlasan, tidak mendapat redha Allah, akhirnya segala amalan tersebut menjadi haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan, hanya nampak bertimbun bergunung tinggi tuan-tuan. Tapi bila tiba masanya untuk mengutip sesuatu tersebut, maka disitulah Allah meletakkan haba'an manthura, hanya seperti debu yang berterbangan, nampak banyak tapi ringan dan dia akan dibawa pergi oleh angin. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka oleh sebab itulah jadilah hidup ni orang yang pandai mengguna pakai waktu yang masih lagi terbaki dan tersisa ni tuan-tuan. Saya suka namakan tersisa kerana apa? Kerana hidup ni umur kita semua sisa. Yang tengah menapas ni lah yang kita punya, yang lebih itu sisa kita. Dunia ni tuan-tuan sisa, dia hanya sat saja, tak lama mana pun. Nak sedap pun sat.
Kita makan, contoh tuan-tuan, kita makan dalam mulut kita. Ni musim buah durian. Orang nak makan durian, macam-macam orang pulun. Makan durian, musangking, tupai lompat, katak terbang, tuan-tuan nak makan macam seronok makan buah durian. Tuan-tuan, kita makan buah durian, sedap tu di mana? Di mana sedapnya tuan-tuan? Di lidah kita sedap. Kita boleh beza antara duri hitam dengan musangking. Saya tak makan durian dah 2 tahun tuan-tuan. Saya berhenti makan durian. Tuan-tuan, tak tahu pasal apa, tiba-tiba berhenti. Ada pasal berhenti makan durian 2 tahun. Alhamdulillah tahun ni tak terliuk tengok orang makan durian. Tahun lepas tuan-tuan meleleh ayat liuk. Tengok orang makan durian sedap, kita tahu rasa sedapnya durian ni. Makan tu musangking, rasa manis dia, pahit dia lain. Makan duri hitam, oh dia punya rasa lagi lain. Makan kapri, makan kacang hijau, kacang apa macam-macam nama orang bagi. Berbeza-beza sedap. Tapi tanya, mana sedap tu pi? Di mana kesedapan itu pi sekarang ni? Adakah musangking masih terasa dalam mulut? Habis. Dia dalam mana? Tu ada dalam belakang rumah kita tuan-tuan, dah flush pi habis dah. Tuan-tuan, mana sedapnya? Keluar balik ke duit 350 beli oci duri hitam sebiji 350. Keluar durian keluar balik ke? Tak tuan-tuan, dia jadi najis kita. Maka dunia ni macam itulah. Sedapnya sat saja. Sedap tu sat saja, tapi akhirnya dia jadi satu sisa kita tuan-tuan. Sebab itulah orang panggil sisa-sisa hidup. Lalu orang letakkan orang tua-tua, sisa-sisa hidup dia di ujung-ujung umur. Tidak, bukan orang tua-tua. Setiap manusia semuanya bersisa hidup dia. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita nak memberikan sedikit tuan-tuan. Kita nak sama-sama berbincang tentang tajuk. Kita berhenti tak mana? Kitab saya lupa bawa dari ni. 30. Alhamdulillah. Nampak. Selalunya orang perempuan akan ingat. Siapa? Memang tak salah kot. Bukan rakus terhadap makanan ke? Betul tak? Kan kita berhenti kat tu kan? Tentang 10 kelakuan yang dicela, betul tak? Betul kan? Okey. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung malam ni tentang tajuk 10 kelakuan yang dicela. Kemudian kita akan bahas satu-satu. 10 benda tu dibahas satu persatu. Apakah kelakuan yang dicela? Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga manfaat dari kitab yang kita baca malam ni mengalirlah pahalanya kepada si pengarang kitab ini tuan-tuan. Baik. 10 kelakuan yang dicela. Wa'lam, dan ketahuilah bahawa kelakuan yang dicela itu banyak. Tetapi saya sebutkan di sini 10 perkara dalam 10 fasal. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya dan yang lain daripadanya terjadi daripada yang 10 ini. Kenapakah Syekh ini ambil 10 benda kelakuan yang dicela? Kalau hari ni kita ambil kertas A4, suruh tulis perangai buruk yang ada pada manusia, tuan-tuan, satu rimnya tu A4 pun takkan cukup. Sebab perangai buruk ni berlambak-lambak. Perangai buruk manusia. Apatah lagi tuan-tuan, kalau perangai tu orang nak buat kat kita, lagi kita karang panjang. Lagi kita karang panjang bagi kat dia. Tuan-tuan, kan ada orang ada setengah kaunselor, dia antara teknik dia nak bagi orang tu meluahkan perasaan. Bila dia tak ada kawan nak luah perasaan, ada orang kena tekanan, depression, kena tekanan, dia bagi paper. Dia tahu waktu hang jadi lagu tu, hang duk rasa stres sangat-sangat, ambil kertas, tulis apa hang nak tulis. Lah ni tuan-tuan, dia kata tak bagi pen lah, dia bagi apa? Dia bagi handphone. Hang karang lah apa nak karang, hantar kat aku main. Tuan-tuan, tulis lah, nak marah ke, nak maki ke, nak pukul ke, nak kata apa, buat lah. Koyok kertas ke apa, koyok. Dia nak lepaskan perasaan marah dia. Hari ni tuan-tuan, tak payah marah. Dia kena satu pil, terus lena. Kena tu pil, lena tuan-tuan. Baik.
Yang pertama, yang kata kelakuan yang dicela, nombor satu sekali ialah sangat rakus terhadap makanan. Nombor satu tau. Maksud apa tuan-tuan? Makan boleh tak? Memang suruh makan. Hidup untuk makan kan, makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Toki makan jawab. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Tuan-tuan, kalau hidup untuk makan, memang hari ni orang hidup untuk makan. Tuan-tuan, Pulau Pinang orang beratok panjang. Ustaz Syafi pun dalam Facebook, dia tak nak lepas sampai ke Bertam. Nak abang tuan-tuan, saya hari Sabtu dengan Ahad, kalau kata kuliah duduk di balik pulau, saya kena keluar rumah pukul 5.30 petang. Lepas asar tu dah get ready nak pergi keluar. Pasal apa? Jam kerana orang nak makan durian. Tuan, Sabtu dengan Ahad. Pilah kot belah mana? Dah ustaz pilah kot jalan baru. Jalan baru, jalan lama, jalan tengah, belah tengah. Masuk bawah lubang pun jam juga. Pulau Pinang tuan-tuan tukar nama Darul Jam. Baik. Pasti apa punca dia? Sebab food of paradise. Nombor 2, sangat loba dalam berkata-kata, rakus dalam berkata-kata. Cakap pun melampau. Boleh cakap tak? Boleh. Ada orang tuan-tuan, dia kata tak boleh cakap. Saya ingat zaman saya duduk mengaji dulu, zaman duduk belajar kat sekolah, bila ustaz cerita tentang hadis tentang orang yang cakap banyak Nabi kata apa? Man kathura kalamuhu kathura khatta'uh. Siapa-siapa yang banyak cakap, dia banyak salah. Wa man kathura khatta'uhu fannaru aula bih. Maka bila dia banyak salah, dia akan neraka tempat paling baik untuk dia. Dengar tuan-tuan, ada dua orang kawan ni berubah karakter tuan-tuan, daripada karakter jenis hoha-hoha ni berubah pusing. Jadi lagu mana? Orang tanya, jom makan. Macam tu lah. Dia lembut semacam tak tahu orang cakap. Kemudian tengok dah, hang tak mami lah. Sebelum tu, tiba-tiba bila dibaca hadis ni kat dia, dia nak praktik hadis ni, tu tak bercakap. Bergerakan menjadi slow, jalan slow, pakai baju pun slow, mandi pun keluar-keluar. Kalau dia nak mandi, siapa pun tak dia tunggu kat luar. Pasal apa? Tahu dah memang tak keluar ni. Sebelum tu okey, tapi bila dia dengar ni, sampai kita pergi report kat Ustaz, dia ni boleh buat lagu ni okey lah. Sebab apa? Dia jadi slow macam penyakit pula. Ustaz kata benda ni pasal apa? Rupanya dia nak jadi baik. Adakah nak jadi baik dengan cara jalan slow tu? Bukan. Nabi kan kata jangan cakap. Nabi kata apa? Jangan berlebihan dalam bercakap. Cakap jangan melampau. Kau tak bercakap, siapa nak faham? Tuan-tuan, orang bisu satu kelebihan ke kekurangan? Orang bisu kelebihan ke kekurangan? Kekurangan. Kerana dia tak boleh cakap. Tiba-tiba orang boleh bercakap, tak mau bercakap. Disuruh bercakap. Tetapi bercakap benda yang betul. Bercakap benda yang perlu. Bila cakap benda yang tak perlu, merapu merepek, merapu macam-macam tuan-tuan, maka sudah berlebihan. Tuan-tuan buka hari ni, kalau buka lah TikTok ke, tuan-tuan buka Instagram ke, Facebook ke, dia link macam-macam video, dan tengok video, nak cari video yang berjenis ni payah. Video tak berjenis belungguk-lungguk. Baru ni saya cerita kat Bayan Baru baru ni. Masjid Bayan Baru saya cerita baru ni. Tuan-tuan, punya nak merepek, merapu, apa dia buat? Yang tu Mamat Kelantan, geng Kelantan cakap Kelantan. Tahu Kelantan ke, mungkin petani ke, tak tahu ada macam jenis-jenis cakap Kelantan, tapi nampak gaya tu orang Malaysia. Tapi memang cek memang betul orang Malaysia. Pengantin tuan-tuan duduk. Lah ni kan trend. Kawan-kawan buat gila aku dah. Pengantin duduk dorang kat atas pelamin ni. Kawan-kawan ni buat main beras, bagi kat atas pelamin. Bagi minyak,
bagi doni, bagi sabun fab, bagi brush gigi, bagi ubat gigi. Tu buat video tu hantar masuk dalam TikTok ke mana ke, orang pakai like, depa oh syok orang tengok video depa. Baru ni tuan-tuan, mana yang tak tahulah, dia ni bukan orang tahulah, orang tak cerdik kot. Nampak gaya tu macam tak cerdik, muka nampak cerdik tapi memang tak cerdik Dia buat main tuan, dia duduk dengan suami isteri baru kahwin, duduk atas pelamin, tengok yang maple tu pun dengan rambut pun dengan putih campur colour lah, pakai tengkolok semua, duduk atas pelamin. Kawan-kawan ni mai order dalam Lazada ke dalam Shopee tuan, buka depan-depan tu, tunjuk dalam kamera. Maaf tuan saya sebut, dia beli barang-barang seksual, buka plastik, buat main tunjuk depan video, pergi bagi dekat pengantin. Member saya hantar video, Ustaz, nak kira lagu mana ni? Kita kira lagu mana? Hantar kat aku, suruh aku tengok. Nak kira lagu mana? Ang sendiri tahu dia kira, tak payah abang nak kira lagu mana. Mai seorang hantar satu kotak bagi. Saya tak mau cerita benda apa, saya abang kotak tuan-tuan tahu. Main plastik satu, ada semua benda seksual. Hantar dekat, bagi kat pengantin. Yang perempuan tepi tuan-tuan, mana malu dia? Mana malu dia? Satu dunia tengok video tu, dan hang akan tanggung. Inilah tuan-tuan yang Nabi sebut. Yang Nabi sebut tuan-tuan apa dia? Ad-dayuthu minar rijal. Lelaki dayus ni, jantan dayus. Kita yang faham jantan dayus ni siapa dia? Jantan dayus adalah pukul perempuan dayus, tak bagi nafkah dayus. Tu bukan dayus. Tu bukan dia. Definisi dayus di sisi Nabi kita SAW ialah apa? Ar-rajulun la yubali man dakhala ala ahli. Orang laki-laki yang dia tak peduli siapa-siapa yang main duduk kawan dengan bini dia, dengan keluarga dia, dengan anak perempuan dia. Dia tak heran. Siapa-siapa yang buat benda-benda pelik-pelik depan isteri dia pun dia buat tak heran. Ang member ke, ang kawan ke, hang adik-beradik ke, kalau main tunjuk depan isteri kita benda-benda yang merapung-merepek, mana maruah kita sebagai seorang lelaki? Tuan-tuan, ang tak malu ke? Ang tak nak maruah ke? Isteri ni tengok tepi, dia ni tunjuk lagu tu, dia tak tepi, dia tunjuk ni, ambil gambar, atau pelik-pelik, kita tak pernah tahu yang benda. Tuan-tuan, ni zaman di hujung ni, anak-anak kita je lagu tu. Kut kita kata geng-geng Kelantan ni depa dari segi agama lebih ke, Allahualam tuan-tuan. Sekarang ni tak kira dah, ang Kelantan ke, ang Penang ke, ang Tanjung ke, ang Selangor ke, ang duk Mekah ke, duk Madinah ke, duk kat Riyadh ke, ang Oman ke, Osaka ke, mana ke tuan-tuan, neraka ke, sama. Dulu kita katalah anak mami, oh jalan tertik lendik, maaf tuan-tuan. Lah ni mami ke, mamu ke, mamak ke, Jawa ke, Banjang ke, buat perangai sama. Hilang dah keizahan kita tuan-tuan dalam menjaga anak-anak. Lagi keluarlah ni Jerman ni semua. Tuan-tuan. Nombor 3, kelakuan yang dicela ialah apa? Marah. Nombor 4, dengki. Nombor 5, kedekut ataupun kikir dan kasih kepada harta. Nombor 6, kasih kepada kemegahan. Nombor 7, kasih kepada dunia. Nombor 8, membesarkan diri. Nombor 9, ujub. Nombor 10, riak. Pasal apa Syekh ni pilih 10 saja? Why? Pasal dari 10 ni tuan-tuan akan pecah keluar benda-benda yang lebih buruk lagi selepas ni. Dari sini, bila rakus pada makanan, jadi apa? Jadi orang gelojoh. Tuan-tuan, kita pergi satu persatu tuan-tuan. Engkau hendaklah bersungguh-sungguh menyucikan hatimu daripada sifat kecelaan ini. Sungguh-sungguh buang perangai ni. Kalau ada 10 benda ni, buang perangai ni. Buang perangai ni, dia takkan ada yang kecil-kecil ni. Sebab yang 10 ni adalah yang paling besar untuk pecah yang kecil-kecil. Nescaya engkau mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya
yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, yakni membersihkan hatinya daripada kelakuan yang dilarang. Ni tuan-tuan, inilah yang dikatakan cuci ni, buang perangai yang kotor-kotor ni. Selalu kita kata ke orang, buang-buanglah perangai lama-lama ni, buang-buanglah semua. Tuan-tuan, bukan suruh buang perangai, cucilah hati kamu, kerana daripada hati inilah akan terbit kelakuan-kelakuan yang tak elok. Cuci hati ni. Tuan-tuan, antara kaedah rawatan untuk orang yang nak berhenti dadah apa dia? Main punya. Makan metadon, dikira berhenti dadah. Metadon ialah dadah juga, tapi dia mengurangkan ketagihan. Metadon. Kau nak berhenti betul-betul, apa cara? Tuan-tuan, satu lah. Dia kena pergi duduk jauh daripada orang lain, berkhaluah. Pergi duduk jauh daripada orang lain, dan tempat tu tak ada dadah. Dia pergi duduk tempat mana-mana pondok, tuan-tuan, mengaji di pondok tu dan tazkiyah betul-betul diri dia. InsyaAllah dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti. Tapi kalau dia duduk makan metadon, duduk dengan geng-geng dia juga, memang dia kira tak berhenti lah pun. Metadon tu tunggu hari nak mati ya. Bagi berhenti, bagi mengurangkan dia punya ketagihan. Tuan-tuan, nak berhenti betul-betul, tak ada cara lain melainkan kembali kepada agama balik. Patah balik pergi agama, letak diri pada agama. Tuan-tuan, baik, dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya ialah suci itu separuh daripada iman. Hadis ini memberi kefahaman bahawa sempurna iman itu adalah dengan membersihkan hati daripada apa yang tiada dikasihi oleh Allah Ta'ala dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasihinya. Maka membersihkan itu sebahagian daripada iman, seperti juga menghiasi itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman. Bersih hati, masukkan iman, maka tuan-tuan akan lengkaplah hati ini menjadi tempat yang bersih. Tuan-tuan, tempat jatuh pandangan Allah kat mana? Hati manusia, bukan pada wajah kita, tuan-tuan, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok pada muka hang, tak tengok pada wajah hang, tak tengok pada bentuk tubuh hang, dia tak tengok. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah menjatuhkan pandangannya dalam hati-hati kamu. Tuan-tuan, fasal yang pertama, tuan-tuan, sangat rakus terhadap makanan. Apa kita faham? Rakus pada makanan, apa kita faham? Ini mesti jenis apa, makan tak ni, bobo. Ni lah tuan, zaman sekarang lah, zaman orang rakus makanan. Zaman kita, bukan zaman dulu. Zaman kita ni lah zaman rakus makanan. Macam mana Ustaz zaman rakus makanan ni? Tuan tengok hari ni ya. View dalam semua video, view mana yang paling banyak sekali rating? View paling rating paling tinggi sekali. Ni Ustaz Nazih duk buat video, duk hantar merata masuk dalam YouTube pun semua, tuan-tuan. Dia lagi tahu lagi view siapa yang lebih tinggi ni. Kalau Ustaz Nazih nak kaya, Ustaz Nazih buat apa? Dia pergi view mukbang ke makbang ke apa? Mukbang ah. Ke bang apa tau? Mukbang. Bang asal. Mukbang apa, tuan? Buat mukbang tu daripada budak-budak sampai orang remaja, sampai orang tua, sampai tua bangka, tua haid paling tua. Syok tengok. Sebab apa? Dengar bunyi kukrak dia gigit. Dia makan nasi, bunyi syok. Oh, tuan-tuan, kita tengok, oi sempoi dia ni makan sempoi makan. Mai anak kita, tuan-tuan, minta ada talam buat apa? Nak buat mukbang. Tak video kat depan, buat cok makan, bagi dengar bunyi. Tuan-tuan, zaman kita lah zaman rakus makan. Zaman kita hari ni, tuan-tuan, orang akan pi buka restoran apa pun, celah mana pun, pilah celah bukit ke, baru ni tengok dalam gua
buat restoran dalam gua. Kita faham gua ni tuan-tuan, antara tempat tinggal jin yang paling kuat sekali adalah dalam gua. Manusia buat kerja gila pergi buka restoran dalam gua. Siap buat tempat tidur ni, boleh tidur dalam gua. Tak tahulah tuan-tuan. Bila tengok, weh, yang ni rare ni, lain macam ni. Dia tuan-tuan, telefon kau nak tempah, sedap-sedap tak ada tarikh dah. Pasal apa? Sepanjang tahun orang nak duduk dalam gua. Dulu kita tahu orang dalam gua ni adalah orang zaman batu, zaman bila, zaman. Lain ni tuan, orang nak duduk dalam gua. Ni zaman kita tuan-tuan, zaman lagi pelik, lagi orang suka. Tuan-tuan buka restoran baru, restoran dalam kubur. Korek kubur, buat kubur dengan batu nisan, buat restoran dalam tu. InsyaAllah mamu nanti laku mamu. Satu dunia timai ni, first restaurant in the world, grave restaurant. Restoran dalam kubur. Pacak duha ke apa ke, dua orang nampak macam malaikat lebih kurang lah. Tu marabuka, sambil duduk makan. Satu hari tuan, orang tiba gila lagu tu. Sampai tahap macam tu kita nak rare. Baik tuan-tuan, fasal yang pertama, sangat rakus terhadap makanan, sangat loba pada makanan itu sebahagian daripada punca segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Yes, perut tempat keluar semua benda. Tuan-tuan yakin ke tak yakin kalau orang yang kena sihir mengikut perut dia, InsyaAllah dari situ dah tempat punca. Orang nak attack pun attack kat situ. Tuan. Baik. Kerana daripadanya lah terjadinya keinginan nafsu syahwat daripada makanan juga. Nafsu syahwat ni keinginan datang daripada makanan juga. Kemudian apabila diasak oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Nampak tak punca? Punca dia ialah rakus pada makanan, nak isi pada perut. Bila perut kita tuan-tuan, kita makan sesuatu, maka dia akan berkeinginan kepada nafsu syahwat. Bila main nafsu syahwat ada, nafsu makanan ada, dia akan sambung pada apa lagi tuan-tuan? Dia sambung kepada takut nak makan tak cukup, aku kena betul-betul kerja gila-gila, tinggalkan urusan akhirat, tumpu urusan dunia, aku nak cari banyak-banyak duit sikit. Dia akan hambat dunia. Bila hambat dunia tuan-tuan, jadi apa pula? Dia akan jadi orang yang kikir, kedekut untuk mengeluarkan harta dia ke jalan Allah. Dia akan jadi kedekut. Orang ajak dah, jom kita pergi Mekah apa? Ni dah cukup duit mau pergi Mekah. Tak nak pergi Mekah, boleh. Ke Mekah mau nanti tunggu nanti sihat lah. Saya tak habis pusing dunia lagi. Biar habis pusing dunia, the last country baru pergi. Tuan. Kalau last country yang masuk kubur, alhamdulillah, al-belayak lah. Tuan-tuan, pusing dunia dulu. Maka keinginan dia kedekut, nak bawa keluar harta dia. Punca dia rakus pada makanan, dia akan timbul semua perangai-perangai tak elok. Akan jadi orang yang kedekut. Beza tak tuan-tuan? Orang kedekut dengan orang yang cermat. Ada beza? Beza. Boleh beza tuan, orang kedekut dengan orang cermat. Boleh beza sangat. Dah, aku bukan kedekut, aku cermat. Tuan-tuan, saya nak puji Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sebab apa tuan-tuan? Dia buat bagi orang kenal siapa tu manusia kedekut. Dia buat bagi kenal kita. Dia buka satu karakter, nama dia Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Dia nak tunjuk tuan-tuan macam mana orang kedekut ni. P. Ramlee pun sedap-sedap dia mengaji kitab Penawar Bagi Hati apa. Tuan-tuan, tak mustahil tu. Sebab dia punya perjalanan cerita dia banyak tuan-tuan. Ada cerita yang berkait dengan hukum. Tuan-tuan tengok Keluarga 69. Kalau orang tak tahu hukum, dia tak boleh buat gambar lagu tu. Orang tak tahu hukum, orang tak boleh buat tu gambar tu. Cerita Madu 3. Tuan-tuan, nak ajak orang tentang hang nak kahwin banyak boleh, tapi inilah akan jadi kat hang. Kalau sekiranya hang kahwin kerana cantik,
Pasal apa Nabi kahwin 4 berjaya, dengan hang kahwin 3 hang fail? Pasal apa? Nabi kahwin kerana apa, hang kahwin kerana apa? Ada beza dia, tuan-tuan. Dia buat gambar, ada pengajaran. Dia buat karakter apa, Haji Bakhil bin Lebay Kedekut. Kereta tak tukar. Cantik dah kereta tu, macam setan dia kata kereta tu. Cantik dah kereta tu, cantik macam setan. Kereta bertumpuk-tumpuk, tak tukar. Tak tukar. Tuan-tuan, uniform orang nak uniform pekerja, tak bagi, sendiri beli. Tunjuk contoh tuan-tuan, ni Kedekut. Bila main benda yang berkait untuk dia, untuk perempuan, kan orang main minta derma dekat dia, main 2 orang lelaki-lelaki minta derma, dia buat ketang demam kora. Lepas tu kata, ya Labi pergi ambil duit dalam poket, ambil tinggal RM1. Bagus, saya kata, bagi kat dia RM1. RM1 je. Dia kata, ya RM1. Sebab apa? Budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Bila main Cikgu Murni, RM1,000 dia bagi. Pasal apa? Cikgu Murni ada manfaat untuk dia, ada tujuan untuk dia. Itu contoh orang Kedekut dengan orang cermat. Kalau orang cermat, bab infak jalan Allah, dia tak ada kira. Tu cermat. Dia cermat ke mana? Tidak ada pembaziran. Tu nama cermat. Dia buka ayak kat toilet, buka ambil semayang, dia buka berung ayak mau keluar kan, dia buka plan. Dia buka plan. Nak tengok orang cermat tak orang cermat. Sorry tu saya, majoriti buka ayak nak ambil wuduk, merecit 3 orang sampai ujung. Dia ambil, dia buh kat tangan, nak buh dekat tangan dia, tuan-tuan, dia buh sini, merecit habis kat orang semua. Pasal apa? Ayak turun melaju. Tu dia abang pula, laju yang sini tu. Ayak Penang ni laju lah. Macam pipe tali tutup, tali kontrol. Ang buka lah bagi plan. Buka lagi plan. Nabi ajak kita ambil semayang dengan segelas. Kita ambil berapa banyak? Sekolah. Satu kolah tu dia habis ni. Nasib baik tak terjun dalam kolah. Ada sekali tu saya mengajak di mana, tak ingat, lama tu ni. Saya mengajak. Lepas tu dah saya kata dekat depa tentang fiqh. Dia tahu tak kata, sekiranya adakah sah sekiranya seseorang tu dia nak mandi hadas. Pagi tu dia, malam tu dia apa, ada hal yang menyebabkan dia terpaksa mandi hadas. Pagi tu tiba-tiba dia terlupa. Dia terus, orang yang main subuh tiap hari ni, dia terlupa yang semalam dah jadi kejadian apa orang kat dia. Turun flat, terus main nak ambil semayang. Dah sampai masjid dah, kat kolah tuan-tuan. Dia lupa yang dia mandi wajib, dia tak mandi wajib lagi. Apa dia perlu buat? Jawapannya lah balik mandi ya. Saya kata, adakah sekiranya, katalah dia fikir apa, alamak aku nak cepat ni. Ini cara fiqh fikir lah. Dia fikir tak siapa tak ni. Dia bangkit tuan, tengok orang dah masuk semayang, dia masuk tu, dia buka, dia terjun terus dalam kolah. Nawaitu rafa'al hadasil akbari an jama'il bananillahi ta'ala. Zuk, terjun dalam tu, dia niat baik tuan, dah habis lah. Terjun, rendam 3 kali 4 kali, bangkit, dia bangkit, terus keluar, pergi semayang terus. Sah tak semayang dah? Saya tanya. Saya cakap lagu tu. Saya keluar semayang, satu pakcik tahan saya. Ustaz bagi itu memperumpamaan. Tak elok Ustaz. Adakah abang yang kolah masjid pula tu? Tak kira kolah orang buat lagu mana? Tolong, saya kena pula. Saya bagi contoh, saya kata, contoh. Kalau nak terjun dalam ni, cara fiqh fikir. Fiqh punya fikir lain tuan-tuan. Tuan mengaji kitab fiqh, fikir pelik daripada kitab fikir. Keluar rumah, depan rumah ada lubang.
Kita keluar, kita tahu lubang tu dah, kita langkah lubang tu. Tiba-tiba jiran lalu tak tahu ada lubang. Jiran masuk dalam lubang tu, mati. Siapa tanggungjawab? Fiqh fikir bab tu. Fiqh fikir bab tu. Tuan-tuan, tanam pokok jambu dalam rumah kita, tanah kita. Akak jambu masuk sebelah rumah kau, sebelah rumah orang sebelah. Boleh bagi jawapan ke? Boleh bagi jawapan ke? Ni pokok mana dia tahu apa-apa? Boleh bagi jawapan tu? Tak boleh. Jika kawan itu tak redha, maka tak boleh. Fiqh fikir pasal akak pokok. Pucuk pokok masuk dalam kawasan rumah orang. Pucuk ni, pucuk masuk, tumbuh pula buah elok-elok belah sana, belah sini buah tak ada. Jiran gelak-gelak, sempoi. Tiba-tiba depan dia, Pak Bang sihat ke? Oh, cantik buah ni, sedap buah ni. Jiran petik, makan. Dia kata, haram hang makan, aku tak minta redha kang, bagi aku sakit hati. Hang pergi sakit hati lagu mana pun. Fiqh fikir hak siapa buah tu. Ni cara fiqh fikir. Pakcik ni memang marah. Tak apa, Ustaz fikir sekolah masjid lah apa semua. Tak elok fikir lagu tu. Kita bukan tak elok. Kita cerita tentang kaedah fiqh ni. Orang yang panggil terjun dalam kolam masjid, dia bangkit, dia rendam 2-3 kali, dia bangkit. Dia bagi penuh royak ni, bangkit dia bersemayang. Sah tak? Tak ambil wudu apa pun. Sah tak? Jawapannya sah lah. Sebab apa? Mandi hadas tu besar. Dalam kaedah fiqh dia kata apa? As-saghir yadkhulu 'ala al-kabir wal kabir la yukabbar. Yang kecil masuk dalam yang besar, dan yang besar tak boleh dibesar-besarkan lagi. Kaedah fiqh. Nak cerita yang tu, orang marah. Cerita lama, 10 tahun 20 tahun lepas cerita, saja bagi contoh. Baik tuan-tuan, sambung balik. Kemudian apabila ia menuntut harta dan kemegahan, dan ia mendapat kedua-duanya, nescaya berhimpunlah padanya beberapa kebinasaan lain. Bila dapat keadaan tuan-tuan, dia akan usahakan harta. Pertama, dia akan hambat harta. Kemudian dia akan hambat apa? Untuk dapatkan harta lebih banyak, kemegahan. Dia mesti dapatkan kemegahan, pangkat. Dia mesti minta pangkat yang tinggi. Walaupun terpaksa, orang tengah duduk naik, nak lugut turun. Terpaksa tuan pergi jumpa dengan Tok Bomo, pakai tangkai apa kan, nak bagi orang seronok, pergi buat benda syirik. Ada tak ada? Berlungguk tuan-tuan, boleh buat ensiklopedia. Berlungguk cerita ada. Dia nak sesuatu, terpaksa geram sangat-sangat dah. Duk buat tak boleh, tak pok tuan-tuan. Pergi jumpa Tok Boh mau ni, lagi mau. Boh tuan-tuan. Pergi jumpa, Allahu Akbar. Kawan ni kata apa? Tak ada masalah, boleh. Cuma sekarang ni, hang ni, ada orang yang tak berapa sedap hati dengan hang ni. Dia dah buat satu benda kan, duk tahan hang. Tok Boh mau. Dia kata, ni macam ni lah. Tak apa, kita bagi settle ni dulu. Settle? Macam mana settle? Aku dah tarik dia bawa keluar. Ya ke? Bagus, tarik dia bawa keluar. Dia takkan ganggu hang dah. Untuk tarik ni, ada 3 ekor aku tarik ni. Sekor 400. 3 ekor 1200. Dia kata, pasal pangkat ni, pasal investment kena ada sikit, pelaburan ada sikit, 1200 ambil. Dah tak ambil lagi, baru 3 ekor. Dan ni cerita dia, aku nak bagikan satu benda, hang pakai ni kat kaki hang, jangan bagi orang nampak. Pakai stocking pula, jangan bagi orang nampak. Jalan masuk jumpa bos. Bos tengok hang, nampak hang ni nampak macam mana-mana punya hero Hindustan kan, dia mesti bagi hang. Tuan-tuan, dia pergi pakai tangkai pula. Kawan ni kata, tangkai ni apa? Tangkai ni mahal sih, sebab tangkai ni import. Tangkai ni berapa? Tangkai ni kalau dia biasa orang nak ambil dalam 5,000 lebih kurang. Sebab hang pasal dah kenal lama dah. Tengok hang pun aku suka macam beradik-beradik aku dia dah. Nampak macam adik-beradik sama-sama setan. Jadi apa, ingat macam ni, kira kau tim lah. Ambil 300, dia 3,500. 3,500 ambil lah. Dengar-dengar, memang sampai diskaun 1,500 Boleh. Bila nak bagi duit? Tunggu saat, bagi tinggal seminggu buat. Tuan-tuan, keluar pergi buat loan peribadi. Nak pergi bagi buat benda ni tuan-tuan.
Saya cerita tuan-tuan bukan pasal cerita main-main, benda berlaku sungguh. Sanggup tuan-tuan untuk buat benda ni semata-mata nak pergi cari benda ni. Pakai-pakai pergi jumpa dengan bos. Jumpa dengan bos, bos sikit. Bos tengok-tengok, bos tak tengok muka, tengok bawah. Tengok bawah. Tangkai pemburung dia. Bos tengok lagi meluat tengok muka hang. 3,500 melayang, dia telefon apa ni, tak dapat apa. Dia memang lagu tu dia kena tunggu 3 bulan. Sebab 3 bulan probation, percubaan main tempoh, tunggu bagi matang dulu. Tuan, kena lagu tu lah. Kena lagu tu lah. Lepas 3 bulan tuan, al-riq wal ghuyub. Tok Bomau ni melingkup di mana ke? Pergi tempat lain pula, pergi cari makan tempat lain pula. Itulah kerja dia apa. Okay, kawan ni memang ustaz, macam mana ustaz, nak buat macam mana ustaz, saya dah kenal kau ni. Satu jawapan lah, padam muka hang. Satu jawapan lah, padam muka hang. Buat kerja lu tu, betul tak? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ni yang duk berlaku. Bila hambat benda-benda yang dunia punya, manusia akan buat dengan benda macam ni. Dia akan mewarisi riak, dapat megah, dapat pangkat, dapat harta, duit banyak, riak. Jika dia tak ada sistem untuk menyuci diri dia ni. Nombor 2, takabur. Tengok aku. Cuba tengok macam aku. Aku ni hantar tak? Aku mula pada bawah tau, bukan umat pada atas tau. Tuan-tuan, tolonglah, stoplah. Jika betul-betul nak jaga hati ni, berhentilah dari dia bercakap bab ni. Aku mula pada bawah tau, bukan senang-senang nak dapat tahap lagu ni tau. Bukan senang-senang tau. Dia kena usaha betul-betul. Betul hang punya usaha, betul. Dia tak cerita yang dia ni datang daripada siapa. Awak tak boleh pusing cerita tak, ya Allah, yang ni bukan saya punya ni, semua hak milik Allah, sat saja. Saya tak ada apa pun. Ni milik Allah. Allah bagi pinjam sat untuk saya ni diuji oleh Allah. Ni orang tawaduk tuan-tuan. Ingat pangkat tu tuan-tuan, ingat harta pangkat ni, kemegahan ni, adakah ianya satu kelebihan? Kelebihan di mata manusia, tapi ujian di sisi Allah. Ujian tuan-tuan. Allah uji kita. Allah tengok kita apa kita nak buat. Takabur keluar mai, dengki. Lagi tak dapat benda yang kita nak, dengki. Tuan-tuan, tengok sistem politik dunia. Sistem politik dunia tuan-tuan. Tak mau abang sistem politik Malaysia. Satu dunia jadi sistem politik. Kawan makan semeja baik beradik-beradik Beradik-beradik apa? Main yang politik gila ni. Dia pangkah ikut suka hati dia. Mai hari nak buat nak bertanding tuan-tuan, hang kata kat aku kata kat hang. Hang kata aku kata kat hang. Hang bubuh aku gini, aku bubuh hang balik. Hang bubuh aku gini, aku tawak balik, aku taruh balik kat hang. Politik asalnya satu dakwah tuan-tuan. Tapi hari ni politik kita tuan, kita dibutakan dengan jawab menjawab. Tak kira parti mana pun. Hang bawa apilah spanduk Islam ke tak Islam ke? Sama. Hang cakap aku cakap kat hang, taruh aku taruh kat hang. Bubuh balik. Jawab kawan ni taruh balik. Hang kata kat mak aku kata balik kat hang. Tak habis tuan. Kita duduk bawah macam mana? Kita macam mana? Kita hari dia main ceramah. Ui, ramai-ramai pergi, seronok pergi dengar. Ustaz duk cerita, duk main tiap malam yang kuliah 3-4 kerat main. Nak pergi kutuk orang, nak pergi dengar orang kutuk, dia beratok pergi dengar. Pergi dengar pula dia takbir, Allahu Akbar, yang sebelah lagi, hore, ho. Saya pakai buku kata tuan-tuan, siapa nak kena nasib apa. Benda ni benda realiti. Pilah buat apa pun. Buatlah apa pun. Tolonglah, jangan kata ke orang. Berhentilah. Ajak orang buat baik. Awak, kalau politik mesti kena kata ke orang. Ceramah politik mesti kena kata ke orang. Tak boleh kan? Bila nama politik, macam tok-tok guru kita dah buat dulu.
Tok guru orang duk buat dulu. Mai cakap tentang kebaikan. Nak tarik orang jadi orang baik. Cakaplah. Tak ada tuan-tuan. Ini bukan masa dia. Bila hambat mai, hambat kemegahan, hambat dunia, inilah jawapan dia. Berseteru. Syekh ni kata apa? Dengki akan timbul. Seteru akan bermusuh habis. Musuh habis tuan-tuan hari ni. Ada hamba Allah mai, ustaz. Saya abang tu terang, saya musuh ramai ustaz. Ni duk rasa panas kat belakang ni, saya saling macam ni, ada siapa-siapa buat kat saya. Allahu Akbar. Jawapan dia lah, ni Syekh, memanglah musim panas. Musim makan durian ni musim panas, semua orang demam musim. Dah panas belakang ni, saya duk rasa memang ni. Sebab apa? Saya ni memang terang-terang saya bang, musuh saya ramai ustaz. Musuh ramai. Jangan bermusuh orang ramai-ramai sangat. Musuh kita setan ya. Innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya dialah musuh yang paling nyata sekali. Tiba-tiba kita bermusuh dengan orang-orang keliling kita. Tama-tama dia tu orang Islam, tapi musuh dengan dia buat apa? Tak salah. Baik, maka kerana itulah, dan tempat keluar semua itu adalah daripada perut tadi. Asalnya nak memenuhi perut. Maka kerana itulah Rasulullah SAW membesarkan masalah lapar ni. Sabda Nabi SAW, man amila ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min ju'i wal atash. Tidaklah satu amalan yang lebih Allah Ta'ala suka dan sayang daripada berlapar dan dahaga. Paling suka sekali lah orang yang lapar dan dahaga. Sebab apa? Dia adalah orang yang mengekang hawa nafsu dia. Isnin Khamis puasa, hari putih puasa. Kalau puasa style Nabi Daud, puasa yang paling baik. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Itu paling baik tuan-tuan. Sebab para sahabat Nabi ada yang buat macam tu. Nabi sabda lagi, sayyidul a'malil ju', penghulu segala amalan itu ialah lapar. Pasal apa? Nabi memberikan beratnya pada perut ni. Baik kurang sikit makan dan perut akan kurang makan, maka dia akan kurang untuk keinginan-keinginan lain. Kita puasa waktu Ramadan cantik dah. Cantik dah. Tapi bila buka puasa, pesta makanan. Tak guna juga ya, tak guna juga. Tak guna tuan-tuan. Tak guna. Pelik tau. Agama ni jadi pelik. Benda ni berlaku di zaman kita belakang-belakang ni lah. Bila mai puasa Ramadan, sepatutnya nama pun berlapar. Bila nama berlapar, makanan mestilah sikit, supaya orang tak makan banyak. Kita mengubah dia punya situasi tu kepada musim puasa, makanan paling banyak keluar. Benda yang tak pernah ada akan ada bulan puasa. Menu yang tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan, bila mai bulan puasa, keluar mai katira, keluar mai tuan, mertabak jenis mertabak cheese, mertabak tu, mertabak ni, mertabak biru kalau merah, keluar semua. Mai keluar tuan, ayak, semua jenis ayak. Yang ayak tak ada sekarang pun ayak. Sikit hari nanti keluar mai. Ayak semayang, ais. Keluar mai. Wallahu alam tuan-tuan, insya-Allah moga-moga kita ambil faham benda ni. Baik. Dan terakhir sekali ialah, dan Miqdam bin Ma'adi Karib berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda, ma mala ibnu adama wi'an syarra min batnih bihasab ibn adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Tidaklah dipemenuhikan manusia itu sesuatu bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Yang memadai bagi manusia itu hanyalah beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Tu cukup beberapa suapannya. Saya abang tadi tahu awal tadi, makan durian untuk apa? Makan sedap-sedap untuk apa? Satu je jawapan dia. Sedap di sini je. Masuk perut semua benda sama. Hang makan pi biryani ke, makan apa ke, masuk dalam perut sama aja. Tetap didukkan keluar balik sebagai najis. Wallahu alam tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Minta maaf banyak tuan-tuan.
Orang tak nak balik rumah, main bersalin baju dalam kereta. Tuan, faedah lapak kita akan masuk pada bulan depan insya-Allah. Faedah lapak. Ada faedah ke lapak? Ada faedah? Apa ada faedah? Lapak lah tak ada faedah, makan pun faedah. Dan tengok Ustaz, apa faedah lapak tuan-tuan? Ada tak faedah dia? Wallahu alam tuan-tuan. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.